يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan dikasihi Tuan Haji Hanis selaku Ketua Eksekutif SADC Perak, seluruh pegawai-pegawai yang terlibat pada hari ini, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik, hidayah serta inayah daripada Allah diberikan keizinan untuk kita bertemu pada pagi ini sampai tengah hari. InsyaAllah tuan-tuan akan sambung sampai esok kan. Ni kira time ni, time landing time ni. Puasa ni kira ni time tidur lah yang paling sedap. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, saya nak ambil ruang masa yang sikit saja nak memperkukuhkan. Saya sempat dengar tadi tazkirah yang disampaikan oleh P.U. Said. Pertamanya nak sebut bahawa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang beruntung. Ramadan adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Muhammad. Sesuai dengan kita ni, khususnya umat Muhammad ini, kata Nabi, umur dia pendek, sab'in wa sittin, antara 60 hingga 70. Tambah kita orang Melayu bukan sekadar umur je pendek, orang pun pendek-pendek. Jadi Ramadan ini adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa kepada umat Muhammad. Sebab itulah kalau kita baca kitab daripada Lataif Al-Ma'arif, Ibn Rajab Al-Hambali, dia mengatakan bahawa sahabat-sahabat ni tunggu kedatangan Ramadan ini 6 bulan. Duk tunggu Ramadan ni 6 bulan. Doa kepada Allah SWT bila sampai saja Rajab, Allahumma barqana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa supaya bertemu dengan Ramadan, nak ambil kemuliaan, kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Sebab itulah kalau kita sebut antara keistimewaan Ramadan ialah pertamanya seperti mana yang disebut, tak ada satu bulan yang Allah gandakan pahala amalan yang kita lakukan. Amalan wajib Allah gandakan jadi 70. Amalan sunat pula, solat sunat Allah upgrade jadi seperti mana pahala sunat wajib, salat wajib. Itu satu keistimewaan. Yang keduanya disebut sebagai bulan Ramadan ini bulan rahmat, bulan keampunan, bulan yang dapat menyelamatkan kita daripada api neraka.
Cuma dipertikaikan tentang hadis awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ini hadis yang dikatakan sangat dhaif. Namun Abdullah Al-Mubarak, seorang ulama hadis, mengatakan bahawa yang salah tu pasal takrifan, menyebut bahawa Ramadan itu bermula dengan rahmah. Seolah-olah kita gambarkan 10 awal Ramadan itu rahmah, kemudian pertengahannya pula maghfirah, keampunan. 10 yang kedua tu kita gambarkan pula keampunan. Adapun yang ketiganya itqun minan nar, dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. 10 ketiga tu api neraka, menyelamatkan kita daripada neraka. Seolah-olah kita pilih-pilih pula nak sesi mana. Adapun kata Abdullah Mubarak, yang betulnya Ramadan ini adalah 30 Ramadan adalah rahmah. Itu yang sebetulnya. 30 Ramadan adalah maghfirah, dan 30 Ramadan ialah itu minan nar. 30 Ramadan ada rahmat, 30 Ramadan ada keampunan, dan 30 Ramadan juga dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Ini sebenarnya kelebihan dan kemuliaan Ramadan, tidak seperti mana yang digambarkan. Okey, yang ketiganya, antara istimewanya ialah di penghujung Ramadan, 10 terakhirnya adalah qidra. Ada cabutan bertuah, ada gandaan pahala, seperti mana kita beribadah pada malamnya sama seperti 1000 bulan. 1000 bulan tak ada pada bulan-bulan yang lain. Dan akhirnya disebut dalam satu hadis, kulli amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu bagi diri dia, kecuali puasa. Allah sebut dialah yang akan menilai, yang akan memberi pahala kepada orang-orang puasa. Syekh Imam Sa'id Sufyan Al-Sawri menceritakan bagaimana nanti di akhirat kelak, bila kita berada di akhirat, semasa perhitungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita ni zalim, semua amalan yang kita lakukan, solat kita, segala kebaikan yang kita buat, habis. Semua dapat kat orang. Tiba-tiba sampai perhitungan tentang Ramadan, walaupun dah habis pahala, banyak lagi dosa-dosa kita. Maka melalui Ramadan inilah, kata Syekh Sufyan As-Sawri, Allah ambil pahala-pahala ini, ganti dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan dengan sebab Ramadan ini juga, kasih dan rahmat Allah, kita dapat masuk surga. Sebab itulah besar, tuan-tuan, berbeza dengan amalan-amalan yang lain. Amalan Ramadan ni Allah sendiri yang beri pahala di sisi, yang menggambarkan bahawa ianya sangat istimewa. Bila Allah sendiri yang beri, pahalanya sudah tentu amalan ini adalah amalan yang sangat istimewa. Sebab itulah, tuan-tuan, kita kena ambil peluang bila berada di bulan Ramadan ini. Ibnu Jauzi menceritakan bagaimana satu kisah seorang yang sangat sayang kepada unta dia. Seorang yang sangat sayang pada unta. Unta ni bagi orang dulu adalah sumber kehidupan mereka. Bukan sekadar pengangkutan, melalui unta itulah dia ada susu, boleh dapatkan daging dan sebagainya. Tiba-tiba unta yang dia sayang ini, kata Ibn Jauzi, sakit.
Dia cuba merawat unta ini, pergi jumpa doktor-doktor haiwan yang semasa dengan tu. Namun tak ada seorang pun yang mampu merawat unta yang dia kasih dan sayang. Akhirnya dia dah habis dah usaha, maka berdoa kepada Allah SWT. Dia berdoa kepada Allah SWT dan bernazar, berjanji dengan Allah, kalau sekiranya unta aku ni sembuh daripada penyakit, maka aku bernazar untuk berpuasa selama 7 hari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas saja dia bernazar, sembuh unta tersebut, sembuh unta tersebut. Maka oleh kerana dia berjanji, maka dia wajib menunaikan nazar, puasa nazar tersebut. Dan dia pun berpuasa sehari, 2 hari, sampailah 7 hari. Cukup 7 hari, mati unta tu. Cewa sungguhlah bagi dia, cewa sungguhlah. Jadi dia pun tunggu Ramadan, ambil peluang nak balas dendam, ke Allah. Maka Ramadan yang 30 hari, dia tolak 7 hari. Dia buat 23 je. Ibnu Jauzi buat kiasan. Kita pun kadang-kadang tak perasan, dia kata. Kita pun tak perasan. Kadang-kadang sikap kita macam orang yang cinta unta ni. Bila puasa je, dia kata tak boleh makan waktu siang, time buka tu dia handas semua. Ni dia kata. Bila time puasa, kurang tidur, ni time tidur ni. Lepas tu dia balas balik time siang ni, puasa ni dia tidur. Macam tu dia kata. Semua ibadat-ibadat yang Allah sediakan sepanjang Ramadan dengan pahala gandaan yang luar biasa, kita buat tak bersungguh. Sedangkan matlamat puasa ni Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tu, la'alla tu, kata Imam Suyuti, nak dapat takwa ni mesti serius dia kata. Mesti bersungguh-sungguh. La'alla dia menunjukkan kalau kita tak sungguh-sungguh tak dapat. Sebab itulah puasa yang kita lakukan sementara ada peluang masa awal Ramadan ini, kita perlu bersedia dengan satu persepsi tentang apakah Ramadan yang sebenar, penghayatan yang perlu aku lakukan supaya aku dapat mencapai apa yang disebut sebagai takwa, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak buat rumusan dia, tuan-tuan, singkat bagi masa saya, tentang beberapa amalan yang disebut oleh Yusai. Dan bila Ramadan orang akan sebut semua amalan-amalan ni lah. Cuma nak bagi motivasi sikit, tuan-tuan. Pertamanya berkaitan dengan amalan yang kita kena ambil peluang. Sungguh-sungguh Ramadan ini, kalau mengikut Profesor Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqh Al-Awlawiyah, fiqh keutamaan, sesuai dengan ayat Al-Hajj ayat 18 yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap di kalangan kamu, diri kamu, memerhatikan apa yang telah dia persiapkan dengan amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dalam bahasa Arab disebut Ghadin ni, esok ni,
dia umpamakan hari akhirat itu macam esok, maksudnya dekat sangat dah. Sebab tu dia suruh kita buat persiapan. Pertama dia suruh kita melaksanakan segala apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Dan takwa yang kedua, dia kata jangan kita ulang kesilapan, kesalahan yang kita lakukan. Inilah masa untuk kita muhasabah diri kita. Tuan-tuan kalau nak kenal diri kita, time Ramadan ni lah. Pasal kita tahu time Ramadan ni pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian syaitan dibelenggu. Banyaklah takrifan yang dibuat, cuma saya berminat, tertarik dengan apa yang disebut dalam kitab Fatwa Arkanul Islam Syekh Abdul Aziz Abbas. Dia mengatakan bahawa memang syaitan itu dibelenggu, bukan kerana kita puasa tak larat, itu satu tafsiran. Tapi yang disebut dalam Fatwa Arkanul Islam, memang syaitan itu dibelenggu, khususnya syaitanul marid, syaitan yang perkasa. Tapi bila kata syaitan dirantai, syaitan diikat, pasal apa orang buat maksiat juga? Itu persoalannya. Kata Syekh Abdul Aziz Abbas, yang sebab kita melakukan maksiat itu ialah kerana nafsu kita, nafsu yang ada pada diri kita. Sebab itulah Ramadan ni masa yang terbaik untuk kita muhasabah diri kita, nak kenal siapa diri kita, siapa diri kita. Antara amalan yang disebut, cuma saya nak motivasi je tuan-tuan, masa saya ringkas ini, ialah amalan seperti mana yang disebut oleh Yusuf Qaradawi, perkara-perkara yang wajib yang kita kena muhasabah. Soal solat kita, antaranya solat kita, sejauh mana kesan inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Solat kita ni mampu mencegah kita daripada melakukan perkara munkar. Tu satu perkara yang sangat penting. Sembayang buat jahat, Tok Guru kata tak jadi. Sembayang tapi tak tinggal lagi perkara-perkara yang tak baik, menunjukkan solat kita itu bukan solat yang sebenar. Itu sebab itulah dengan amalan-amalan sunat seperti tarawih, sebenarnya satu simbolik, kata ulama, untuk kita selepas ini memberi perhatian kepada antaranya solat-solat sunat rawatib. Solat-solat rawatib ni sunat-sunat yang diiringi, sama ada qabla, sebelum sembahyang fardu ataupun selepas sembahyang fardu. Ada 12 kata ulama. Ada 12 setengah kata ulama, 12. Ada yang kata 10. Allah bin Umar kata 10 saja. Tamanya sunat subuh, sebelum subuh 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. Ni setengah ulama kata 2. Itu yang membezakan 10 12 itu. Selepas 2 zuhur, selepas maghrib 2, dan selepas isyak 2. Jadi semua 12. Betul. Kata 10 tu maksudnya zuhur 2 rakaat. Solat rawatib adalah sunat yang digalakkan kita buat, muakkad, sunat muakkad hukumnya, bagi menampung kecuaian kita, kelalaian kita, kesempurnaan solat wajib kita. Sebab tu kita tak boleh tinggal, kena disiplin supaya kita buat juga solat-solat sunat ini. Yang lain tu disebut bukan sunat rawatib, sunat mutlak. Yang lain ni, ini adalah sunat muakkad yang dituntut untuk kita laksanakan. Sebab itulah tuan-tuan, antara amalan lain seperti mana yang disebut oleh P.U. Said, saya nak kempen juga ialah tekankan baca Quran lah, macam kita baca Quran tadi. Tak mudah baca Quran ni.
Sebab itulah Sayyidina Uthman kata, kalau hati kita bersih, hati yang bersih ini tidak pernah kenyang daripada bacaan Al-Quran. Maksudnya kalau baca tu dia tak puas, tak mau berhenti. Itu tanda hati kita bersih. Tapi kita ni 5 minit baca pun Allah, rasa macam sejam. Quran ni rasa macam sejam. Sebab itulah Dr. Suhail dia menulis satu kitab, Kaifa Taqra'ul Al-Quran fi Ramadan. Bagaimana ulama-ulama dulu baca Quran. Seperti banyak disebut. Antaranya Al-Aswad bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid. Begitu juga dengan sepupu dia, Ibrahim Naqai. Ini semua tabi'in. Tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai tabi'in. 3 malam sekali khatam Quran, 2 malam sekali khatam Quran. Kita satu buka surat pun Allah jenuh tadi. Tak mudahlah baca Quran ni. Tak mudah. Sebab tu lazimkan, jadikan Ramadan ini sebagai latihan. Nak ambil berkat, latih diri kita. Setiap amalan ni tuan-tuan bukan mudah. Nak bangun malam, semuanya kena ada latihan, mujahadah, baru boleh. Paksa diri baru boleh. Dia tak boleh mengejut terus. Dengar tazkirah sekali terus jadi baik dah. Sebab tu Allah sebut la yastama'unal qaul, alladhina yastama'unal qaul, orang-orang yang berusaha mendengar apa yang disampaikan kepada mereka. Yastama'un ni dalam kaedah bahasa Arab dia sebut fi'il mudhari'. Dengar mengaji ni maksudnya tak boleh sekali. Barulah boleh dapat hidayah Allah, barulah boleh dapat ilmu. Sebab tu latihan-latihan ini perlu. Sebab tu Ramadan ni kita kena jadikan sebagai latihan untuk kita, pertamanya baca Quran. Baca Quran. Sebab tu saya nak ulang lah. Walaupun disebut banyak kali, Quran ni benda yang perlu kita dekatkan diri kita. Dialah nanti yang akan jadi peguam bela kita. Dia akan jadi peguam bela kita di akhirat esok. Dikubur nanti, beri syafaat kepada kita. Masa tu tak ada kawan lah yang boleh bantu kita kecuali Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran harus jadi pendamping kepada kita. Okey. Yang ketiganya sedekah, seperti mana yang disebut. Sebab tu tuan-tuan kalau kita baca riwayat Sulaiman Abdul Aziz Ar-Rajhi, pengasas bank Rajhi itu. Pengasas bank Rajhi itu. Sewaktu dia agih harta 60 bilion untuk infak. Untuk infak 60 bilion, bukan 60 ringgit. Kita 60 ringgit nak derma pun kita fikir 10 kali buat derma lah. 60 bilion. Dia cuba jadikan diri dia miskin. Mana ada orang derma miskin? Habis harta digunakan untuk derma, bagi kepada fakir miskin. Sulaiman Abdul Aziz Ar-Rajhi ini, tapi tak pernah jadi miskin. Siapa dalam dunia ni tuan-tuan yang kuat derma tiba-tiba masuk berita jadi miskin? Tak ada. Tak ada dalam dunia ni cerita orang kuat derma ni jadi miskin, tak ada. Sebab itulah Allah yarham Prof. Dr. Harudin kata apa? Dermalah tuan-tuan sampai jadi kaya. Pelik kata-kata dia. Derma sampai jadi kaya. Jangan tunggu kaya pun nak derma. Tak jadi. Sebab itulah Ramadan ni masa untuk kita latih diri kita. Banyakkan sedekah, banyakkan infak. Tak kiralah bagi saya waktu pagi ke waktu apa pun. Sebab Allah sebut alladzina yunfikuna amwalahum bil-lail wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka waktu siang, waktu malam, terang, sembunyi, semuanya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya Allah beri pula jaminan. Orang yang kuat derma ni
wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka ni akan sentiasa selamat. Allah jaga mereka. Yang keduanya, mereka tidak akan berduka cita. Jadi tip kalau tak mau stres tuan-tuan, derma. Stres boleh hilang dengan kita banyak derma. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, banyak doa. Banyak doa. Salasun da'watun la turad. Kata Nabi, 3 doa yang Allah tak tolak. Satu, doa mak bapak kepada anak-anak dia. Kata ulama, kalau doa baik untuk anak tu, dia lambat sikit. Tapi kalau doa benda yang tak baik pada anak-anak tu, cepat lah. Tu kena ingat. Yang keduanya, doa orang yang musafir. Yang ketiganya, doa orang yang berpuasa. Ni kita ni. Sebab tu ambil peluang untuk doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap masa. Paling mujarab lepas sembahyang, paling mujarab masa nak tunggu berbuka, paling mujarab time sahur. Itu antara doa yang kita perlu selalu. Dan jangan tinggal doa. Pertamanya, minta rahmat. Yang keduanya, minta keampunan. Yang ketiganya, minta hidayah. Yang keempatnya, minta rahmat, minta berkat. Dan kelimanya, minta perlindungan daripada Allah. 5 perkara yang perlu kita doa, lazimkan dalam setiap doa kita. Dan akhir sekali tuan-tuan, akhir nak nutup dah, minta keampunan daripada Allah. Ramadan ni bulan yang disebut sebagai bulan keampunan. Nabi panggil isteri dia di akhir Ramadan. Nabi sebut faya jaban. Kamu nak tahu tak, wahai isteriku, siapa yang orang yang paling ajaib waktu Ramadan? Nabi kata, nak tahu tak orang yang paling ajaib? Wa man adraka Ramadan falam yughfar lah. Orang yang apabila berlalu Ramadan dah habis, dia tak dapat keampunan daripada Allah. Kita ni banyak dosa. Banyak dosa. Cuma Allah sembunyi je dosa kita. Sebab itulah seorang waliullah yang bernama Muhammad bin Wasi, dia mengatakan, lau kana lidzunubi raihun ma qadira ahadun an yajlisa ilayya. Kalaulah dosa tu, dia kata ada bau, dosa ni ada bau, tak ada seorang pun yang nak duduk dekat dengan aku. Muhammad bin Wasi ni seorang waliullah. Apabila berlaku satu peperangan, orang akan tanya, di mana Muhammad bin Wasi? Maka mereka akan menjawab, Muhammad bin Wasi sedang berdoa kepada Allah. Dia kata, kalaulah dosa ni tentu ada bau, macam bau durian tu. Silap-silap yang bercakap ni Allah, bau lebih lagi yang duduk depan ni. Mujuk dia kata, dosa ni tak ada bau. Sebab itulah gunakan kesempatan Ramadan ini untuk kita banyak mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itulah antara apa yang nak sampaikan dalam masa yang terdekat. Akhir sekali, Syekh Abdul Aziz mengatakan bahawa kalaulah kita berjaya disiplin diri kita, ini awal Ramadan ni, disiplin diri kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat menghayati sepenuhnya Ramadan, jaga tertib segala disiplin dalam Ramadan, nescaya Allah akan jadikan dia orang yang baik, orang yang disiplin, orang yang taat kepada Allah untuk 11 bulan yang akan datang. Ini yang kita nak ni, supaya sebulan Ramadan ini akan kita manfaatkan untuk 11 bulan yang akan datang. Allah jaga
diri kita menjadi hamba yang taat dan patuh kepadanya. Jadi saya ingat itulah yang dapat saya sampaikan pada tengah hari ini. Akhir sekali ini Nabi sebut khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umur dia, dan wa hasuna amaluhu, panjang umur saya tak jadi, baik pula amalannya. Jadi mudah-mudahan kita